بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, yang bermaksud dan antara tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa ia mencipta untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya antara kamu perasaan kasih sayang dan kasihan belas. Ar-Rum ayat yang ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmaduh, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kata puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sekali lagi kita bersama-sama dalam rancangan Muqaddimah pada hari ini. Dan insya-Allah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini saya akan bawa satu tajuk yang berkaitan dengan syurga cinta. Satu tajuk yang mungkin memberikan satu manfaat kepada kita semua untuk kita memikirkan tentang syurga dan untuk kita memikirkan tentang cinta. Kerana perkataan cinta, perasaan kasih sayang dan sebagainya adalah merupakan kata-kata yang biasa menjadi ungkapan, terutama di kalangan muda-mudi pada hari ini. Tetapi apa yang ingin saya bawakan di sini adalah merupakan syurga cinta yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, cuba kita lihat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang membawa maksud di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan kekuasaan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala bahawa ia mencipta kamu isteri-isteri dari kalangan kamu sendiri agar ianya memberikan ketenteraman kepada kamu, agar kamu bersenang hati, hidup mesra bersama dengannya, dan dijadikan di antara kamu mawaddah warahmah, hidup secara berkasih sayang dan juga kasihan belas. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 ini, jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi setiap kita ini dijadikan ada pasangannya, ada jodohnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menyatakan bahawa jodoh itu adalah merupakan rahsia Allah, sebagaimana yang telah kita ungkapkan, kita dengar banyak ungkapan yang menyatakan jodoh pertemuan ajal maut di tangan Allah. Inilah yang perlu kita lihat di sini dengan lebih lanjut lagi. Apakah yang dimaksudkan jodoh itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kalau berdasarkan kepada ayat ini, jelas kepada kita bahawa jodoh kita, pasangan kita sememangnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya apabila kita mendapat jodoh, hasilnya apabila kita menemui pasangan kita, kita akan beroleh ketenangan, kita akan beroleh ketenteraman dalam hidup kita. Inilah yang dikatakan hidup berumah tangga. Apabila bertemu sepasang suami dan isteri, maka mereka akan hidup dengan aman, dengan bahagia, dengan tenteram, kerana jaminan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah telah menyatakan dijadikan di antara kamu, di antara suami dan isteri tersebut, di antara pasangan tersebut, di antara pasangan dan jodohnya ialah mawaddah warahmah, perasaan kasih sayang, perasaan cinta dan juga perasaan kasihan belas antara satu dengan yang lain. Ini adalah kerana hasil hidup secara berpasangan. Kita menemui jodoh kita, maka hasil dari penemuan jodoh inilah maka kita
kita akan menemui cinta kita. Kita akan menemui kasih kita. Kita akan menemui sayang kita. Bahkan juga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga akan menemui rasa kasihan dan juga rasa belas antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, suami akan kasih kepada isteri, akan cinta kepada isteri, dan isteri akan cinta dan kasih kepada suami, dan begitu juga suami akan merasa belas kasihan kepada isteri, dan isteri juga akan merasa belas kasihan kepada suami. Sebab itulah pasangan yang berkahwin, pasangan yang telah ditemukan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka akan berada dalam syurga cinta apabila melayari bahtera rumah tangga. Inilah yang diungkapkan, yang menimbulkan rasa kasih, yang menimbulkan rasa cinta tersebut. Sidang hadirin, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat bagaimanakah sebenarnya pasangan ini dapat apa yang dikatakan sebagai syurga cinta. Kenapa dinyatakan bahawa pasangan yang telah menemui jodoh, yang telah bertemu jodoh masing-masing, maka mereka akan mendapat syurga ini, iaitu syurga cinta. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan di sini, bahawa cinta itu akan datang, cinta itu akan datang, syurga itu akan datang hanya apabila jodoh itu dipertemukan, apabila mereka dah berada, dah menemui pasangan dan menemui jodoh masing-masing. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat untuk seterusnya bagaimanakah untuk seterusnya keadaan tanggungjawab antara suami dan juga isteri. Kita akan lihat sebentar lagi. Harap kekal bersama dengan saya, setia bersama dengan saya selepas pada ini untuk kita lihat sepenuhnya tentang apa tanggungjawab suami dan apa tanggungjawab isteri untuk membentuk satu syurga cinta. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dalam rancangan Muqaddimah. Alhamdulillah, sebelum daripada ini kita telah bincangkan satu topik, satu tajuk yang agak menarik dan menyeronokkan. Kerana tajuk ini adalah berkaitan dengan alam rumah tangga. Alam cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Iaitu tajuk di bawah tajuk syurga cinta. Sebelum ini, saya telah bacakan kepada penonton sekalian bagaimanakah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kepada kita bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita ini dengan pasangannya masing-masing. Apabila kita bertemu dengan jodoh masing-masing, maka ketika ini, saat ini jugalah litaskunu ilaiha, kita akan dapat merasakan ketenteraman, kita akan dapat merasakan ketenangan, dan dalam masa yang sama juga akan datangnya mawaddah warahmah. Ini yang perlu kita lihat, kerana ada juga orang yang menyatakan bahawa betapa ramai pasangan yang bertemu jodoh, betapa ramai pasangan yang berkahwin tetapi tidak kekal lama. Bertahannya tak berapa lama, selepas daripada itu terus berpisah. Tidak ada ketenteraman, tidak ada ketenangan dalam kehidupan berumah tangga mereka. Sebenarnya penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu lihat di sini. Kita perlu lihat sebenarnya ini berkait rapat dengan peranan. Berkait rapat dengan peranan yang dimainkan sama ada oleh si suami ataupun si isteri. Ini adalah perkara yang perlu kita ungkapkan. Kerana kita tahu bahawa apabila suami tahu tanggungjawabnya, ini yang paling utama sekali bagi suami. Kerana suami atau lelaki adalah merupakan ketua kepada rumah tangga, pemimpin kepada rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahawa lelaki itu adalah lebih kuat dari aspek kepimpinannya berbanding dengan wanita, dengan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dengan apa yang dilebihkan kejadian bentuk fizikalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah ada kelainan antara kejadian lelaki dengan kejadian perempuan. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah telah melantik orang lelaki, iaitu suami itu adalah sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Maka jika suami dapat menunaikan segala tanggungjawab kepada isterinya dengan tepat dan dengan betul sebagai seorang pemimpin, menjaga, mendidik isterinya, insya-Allah inilah sebenarnya apa yang dinyatakan sebagai ketenangan itu akan datang tak semena-mena.
kasih sayang itu akan datang dengan tak semena-mena. Ditambah pula penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya isteri itu pula tahu juga tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, iaitu menjaga suami, menjaga rumah tangga, menjaga hal ehwal urusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan juga suaminya. Sebab itulah dalam ayat ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada ayat yang Allah Subhanahu menyatakan bahawa lelaki itu adalah merupakan pemimpin, dinyatakan pada akhir ayat peranan isteri pula, iaitu fassalihat, iaitu isteri-isteri yang salihah, qanitat, hafizat, yang menjaga diri mereka, menjaga rumah tangga, menjaga rumah mereka apabila suaminya tidak ada. Jadi apabila kedua-duanya ini memainkan peranan, suami memainkan peranannya yang betul dan isteri juga memainkan peranannya yang betul, inilah yang dikatakan pasangan yang bercinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasangan yang sedemikian adalah merupakan pasangan yang akan mendapat mawaddah warahmah. Inilah ungkapan-ungkapan yang kalau kita perhatikan yang perlu dilihat, difokuskan dengan lebih mendalam lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pasangan yang bercinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahawa kita sebagai seorang hamba, buatlah apa sekalipun, kita buat adalah lillahi ta'ala. Kita buat hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat, sebenarnya ada hikmah kenapa dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala hidup kita ini secara berpasang-pasangan. Hidup secara berpasang-pasangan ada hikmahnya yang tersendiri. Iaitu yang pertama, kalau kita lihat, hidup berpasangan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai menyahut fitrah penciptaan manusia. Menyahut fitrah penciptaan manusia. Kerana fitrah manusia ini sememangnya manusia dijadikan nalurinya inginkan kepada pasangan. Inginkan kepada pasangan masing-masing. Sebagaimana Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila baginda berada bersendirian, baginda merasa sunyi, sepi. Kenapa? Kerana tidak ada teman. Tidak ada teman di sisinya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat Hawa sebagai temannya. Maka inilah yang kalau kita fokuskan, pasangan yang bercinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi dalam hikmah-hikmah kerana perlunya kita berpasangan. Ikuti sebentar lagi dalam rancangan Mukaddimah untuk seterusnya. Bertemu kembali kita dalam rancangan Mukaddimah, dan alhamdulillah sebentar tadi saya dah terangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hikmah. Hikmah kenapakah perlu adanya pertemuan jodoh antara satu dengan yang lain, antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Itu yang perlu kita lihat di sini. Itu yang perlu kita lihat untuk membentuk satu syurga yang dinamakan dengan syurga cinta di sini. Jadi apa yang kita perhatikan di sini, bahawa pasangan yang bercinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan pasangan yang bercinta kerana berasaskan kepada hikmah tertentu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang pertama tadi sebenarnya telah saya nyatakan, itu untuk menyahut fitrah penciptaan manusia. Lelaki dijadikan untuk wanita dan wanita dijadikan untuk lelaki. Dan yang kedua adalah untuk mewujudkan ketenangan hidup, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, untuk mewujudkan ketenangan hidup dengan adanya jodoh, dengan adanya pasangan, saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Dan hikmah yang ketiga kalau kita perhatikan, dengan adanya pasangan, ia je boleh memelihara nafsu seks dan juga keturunan manusia itu sendiri. Kerana sememangnya secara fitrahnya manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibekalkan dengan nafsu, berbagai-bagai nafsu, termasuk nafsu sesama lelaki dengan wanita. Inilah yang dimaksudkan di sini. Maka kalau kita perhatikan di sini, antara hikmah untuk bertemu jodoh adalah untuk mengemukakan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedemikian. Dan yang seterusnya, hikmah adanya jodohnya juga pasangan adalah untuk melahirkan zuriat, untuk melahirkan keturunan daripada yang asah, yang sah,
Tidak sebagaimana haiwan-haiwan dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, boleh berketurunan, tak tentu daripada mana dan sebagainya. Tetapi manusia hanya satu sahaja, iaitu yang berasaskan kepada pasangan hidup masing-masing. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana membina hubungan di antara suami dan juga isteri, hubungan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sedih, kita dengar sejak akhir-akhir ini banyak kes-kes penceraian yang berlaku. Seolah-olah syurga cinta ini sudah tidak ada lagi. Syurga cinta ini sudah tidak wujud lagi. Kenapa ianya berlaku sedemikian? Apa yang dapat kita lihat di sini? Kerana mungkin hubungan yang dibina itu tidak mencapai KPI yang dikehendaki yang sebenarnya, hasil daripada satu perkahwinan tersebut. Hasil daripada perkahwinan itu tidak dapat dicapai. Dan inilah yang perlu kita fokuskan. Kenapa? Kerana antara faktornya adalah merupakan peranan yang dimainkan oleh suami dan peranan yang dimainkan oleh isteri masing-masing. Perlu, kerana setiap suami, setiap isteri ada haknya. Setiap suami dan setiap isteri ada tanggungjawabnya masing-masing. Sebab itulah dalam Al-Quran pun Allah SWT menjelaskan kepada kita, menunjuk cara kepada kita bagaimana cara yang terbaik untuk hidup membina sebuah syurga, untuk membina sebuah syurga cinta dalam rumah tangga antara seorang suami dengan seorang isteri. Ayuh kita hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Cuba kita perhatikan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan kepada ayat ini, terjemahan kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaturkan, menunjukkan bagaimanakah setiap pasangan yang bertemu jodoh masing-masing untuk hidup. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bagi seorang suami, dia dikehendaki untuk bergaul dengan isterinya dengan yang terbaik, pergaulan yang cemerlang, dengan cara yang terbaik. Bil ma'ruf disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, bil ma'ruf, iaitu dengan cara yang terbaik. Tetapi fa in karihtumuhunna, dan Allah Subhanahu Wa Taala memang tahu, ia adalah alimun khabir. Dia tahu bahawa setiap pasangan itu tidak akan dapat menemui apa yang dikehendaki.